أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kembali kita pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pada hari ini bagi edisi Jumaat 9 April 2021 bersamaan juga dengan 26 Syaban 1442 Hijri. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke satu hari yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu bagi sekalian hari. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Insya-Allah, dan pada pagi ini saya kira tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan, iaitu dalam topik perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak, insya-Allah kita akan sama-sama kupas dalam kurang lebih 2 jam. Kita akan bersiaran pada pagi ini, dan sebagaimana biasa kita bawakan bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Ervino Johari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kesudian bersama-sama kita pada pagi ini Ustaz. Terima kasih kembali atas jemputan. Alhamdulillah, dan semestinya tidak sabar-sabar semestinya para penonton kita untuk sama-sama mendengar kalam mutiara daripada Ustaz. Dan sebelum itu Ustaz, suka untuk kita mengajak kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan malu bertanya sesat jalan. Hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677, atau paling mudah tinggalkan soalan dan komen anda di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa kita bersiaran juga serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan sebagaimana biasa, kita masih lagi berjuang menghadapi pandemik COVID-19. Untuk itu kita bawakan statistik awal sehingga semalam kes yang melanda negara kita menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Jumlah kes baharu 1,285 kes dicatatkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan 355,753. Manakala kes sembuh baru 1,175 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 340,242, dan 4 kematian baru dicatatkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan 1,308 kes. Saudara sidang penonton, mari kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19 ini, insya-Allah. Dengan tanda pagar kita mesti menang, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak terus saja ke mukadimah topik kita pada pagi ini, perbaiki akhlak. Apa yang Ustaz boleh sampaikan di permulaan kepada para penonton kita? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pada dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dai Anas, dan juga seluruh para pendengar dan juga pengikut setia program Tanyalah Ustaz TV3. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pagi Jumaat yang mubarakah yang diberkati kita bersama-sama dalam topik yang ingin kita kupaskan, iaitu perbaiki akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim banyak meletakkan tempat-tempat di mana ia memuji sesuatu perkara ataupun memuji insan. Lantas antara yang paling besar dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rujuk pada surah Al-Qalam, lihat pada ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang paling hebat, akhlak yang paling besar. Dan kesenian ayat Al-Quran ini dengan penggunaan bahasa Arab tidak digunakan perkataan contohnya wa innaka ladzu khuluqin azim. Kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang hebat. Tapi Allah menggunakan kalimah ala yang memberikan indikator ianya berada di atas. Lantas kalau akhlaklah menjadi indikatornya, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling atas. Pujian Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat manusia, Allah paling puji sifatnya adalah akhlak, dan akhlak itu bersinergi bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mesej dan intipati awal berkaitan besarnya keadaan akhlak dalam mempengaruhi diri kita, bahkan dapat merangka congak ke mana kita akan pergi selepas daripada ini. Kerana itu juga antara tempat-tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keseriusan di dalam memberikan mesej. Allah menggunakan kaedah ataupun uslub gaya bahasa al-qasam. Qasam di dalam bahasa Arab membawa makna sumpah. Dan kita lihat Allah bersumpah pada bulan, matahari dan sebagainya, pada duha wad-duha, pada buah tin wat-tini waz-zaitun dan sebagainya. Tapi bila sampai kepada manusia, sila rujuk pada surah Al-Hijr pada ayat yang ke-72. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah di atas usia dan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah memberikan bentuk sumpah yang sedemikian sepanjang usia kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Sesungguhnya mereka ini berada di dalam kelalaian dan juga kemabukan dan kecamuknya kedudukan mereka lantaran mereka tidak menerima pengajaran-pengajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kesimpulan awal yang boleh kita ambil dari Anas adalah bila sebut pasal akhlak, dia ada 3 perkara yang mendasarinya. Pertama, lisan, iaitu perkataan. Yang keduanya, perbuatan ataupun amal. Dan yang ketiganya, apa yang dicongak, dirangka dan juga diletakkan sebagai perancangan menerusi hati, akal minda dan juga akal budi manusia. Kesemuanya ini adalah akhlak di dalam Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu mukadimah yang cukup menarik daripada yang bagi Ustaz, dan masya-Allah tabarakallah, bila berbicara tentang akhlak, tidak ada manusia yang paling hebat akhlaknya melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Contoh teladan yang terbaik untuk sama-sama kita contohi. Dan baiklah Ustaz, kita telah pun ada soalan yang pertama menerusi sahabat kita di laman Facebook yang bertanya, Nur Dahlia Biru. Baik, pertanyaannya Ustaz, ketika di bulan Ramadan, seseorang itu boleh menahan diri daripada mengumpat dan melakukan perkara-perkara mungkar serta maksiat. Ini kerana untuk menjaga kesempurnaan ibadah puasa agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pahala daripada berpuasa. Adakah bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah untuk memperbaiki akhlak? Tetapi mengapa selepas daripada Ramadan, seseorang itu tidak berterusan untuk memelihara akhlak dan adab yang baik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Ni susah ni, istiqamah ni mungkin pertanyaan begitu Ustaz. Allah. Betul. Terima kasih pada Da'i dan juga pada yang bertanya. Soalan ini rasanya amat relevan pada kita semua. Bukan sahaja pada yang bertanya, untuk memastikan komitmen kita berada pada tahap yang maksima apabila berbicara tentang ibadah.
Kerana itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis sahihnya, hadis riwayat Abu Daud, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang yang beriman kepada Allah yang paling sempurna imannya ialah apabila sempurna akhlaknya. Kerana itu akhlak ini tidak diletakkan hanya pada Ramadan. Dia tidak diletakkan hanya pada bulan-bulan tertentu ataupun kita rasakan ada tarikh-tarikh yang signifikan terhadap diri kita. Tarikh lahir kita, tarikh perkahwinan dan sebagainya. Ia adalah merupakan perjalanan sepanjang usia. Lantas dalam Ramadan sememangnya benar apa yang dinyatakan dan digetuskan oleh yang bertanya bahawa ia adalah ruang untuk kita meningkat dan memperbaiki akhlak. Sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 183 surah Al-Baqarah, di hujungnya itu Allah sebut matlamat dan objektif berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kamu melaksanakan ibadah Ramadan siangnya, malamnya kamu hidupkan, kamu akan mendapat taqwa. Dan taqwa ini adalah rasa dan juga amalan yang menunjukkan bahawa kita ini berada selari dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Isu besarnya adalah bagaimana untuk istiqamah. Saya mencadangkan untuk kita menjadikan diri kita ini tekal dan kekal berada di atas jalannya, sentiasa ada rasa suka untuk melakukan kebaikan. Yang pertamanya adalah dicadangkan agar kita melihat kepada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan mungkin kita akan disibukkan dan dipenuhkan masa dengan tilawah, tadabbur al-Quran, dengan ibadah solat-solat siri-siri, solat sunat yang pelbagai, zikir dan doa. Apa kata kita susuli, mungkin lepas Ramadan bukan hari-hari kita berpuasa, kita lihat sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini akan dapat menjamin dan mengusahakan ketekalan dan komitmen. Berdasarkan pada apa yang dinyatakan oleh Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan ada 5 perkara. Bila seseorang ini iqtida, mengikuti, menyantuni, menyetujui dan juga memahami sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 kehebatan, 5 bekalan dan senjata yang dia akan dapat. Pertama, dia akan dapat khairul akhirah. Dia akan dapat suasana di mana dirasakan kebaikan-kebaikan yang dia buat ini memang miliknya itu pada hari akhirat. Akhiratlah tempat di mana dia akan dapat keadilan yang sebenar. Akhirat jugalah merupakan kayu neraca pengukur kepada segala usaha yang dia tanam di dunia ini, di akhirat nanti tuai. Yang keduanya adalah hikmatud dunia. Bila orang mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat apa yang ada tersirat di belakang peristiwa-peristiwa di dunia. Sama ada ianya memang menggembirakan ataupun musibah. Wal'iyadzubillah, semua orang tidak sukakan kepada musibah. Hikmah itu akan sampai kepada dia. Ketiga, adli sirah. Dia akan dapat keadilan perjalanan kehidupannya. Ada hari dia seronok, ada hari dia untung, ada hari dia duka, ada hari dia sedih dan sebagainya. Semua itu dilihat adil. Bila dia berada di tempat yang tinggi, dia bandingkan dirinya itu dengan orang yang lebih rendah. Bila dia berada rendah, dia akan bandingkan dirinya bukan yang tinggi tapi yang lebih rendah lagi daripada dia. Keempat, al-ihtiwa ala mahasinil akhlaq. Orang yang sentiasa ikut, tiru dan juga fahami sirah Nabi, lambat laun dia akan buat seperti mana apa yang Nabi SAW buat. Lantas kehidupannya itu penuh dengan mahasin, kebaikan-kebaikan akhlak. Dan yang kelima terakhir, istihqaq al-fadail. Fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang ni bukan manusia bagi. Yang ini Allah Subhanahu wa taala berikan secara langsung dan terus akan hadir dalam jiwa dan diri orang-orang yang sentiasa bawa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dia even di luar daripada Ramadan. Allahu akbar. Untuk itu kita kena cambahkan lagi, kita kena perbanyakkan lagi baca dan juga hayati sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, kita ada pemanggil yang pertama pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anan, Ustaz dan semua warga kerja TV3, TV9.
Semoga dalam rahmat Allah SWT sejahtera. Amin insya-Allah. Okey, soalan saya begini Ustaz. Bagaimana kita akan terkesan dengan perbaiki akhlak menjelang Ramadan yang sewajarnya yang dituntut dalam agama? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail Maisa Sungai Buloh memanggil setia kita. Soalan juga berkenaan dengan akhlak untuk kita perbaiki bersempena kita nak sampai bulan Ramadan ni, kita nak jadikan diri kita ni orang yang terbaik untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Macam Ustaz sebut tadi, la'allakum tattaqun, firman Allah. Jadi sedikit penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih pada yang bertanya, Da'i dan semua. Pertamanya, bila kita kaitkan dengan countdown, detik mengira turun untuk Ramadan ini dan bagaimana akhlak kita, sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah merupakan bulan di mana bulan Ramadanlah merupakan tuan rumahnya. Kerana itu pada fikir saya, cantik kalau sekiranya kita dapat jadikan, tanamkan, letakkan sebagai objektif matlamat kita. Akhlak, subhanallah, semua orang secara umumnya tahu. Perkataan kita kena jaga, amalan kita kena jaga, hati kita kena jaga. Tetapi praktikalnya bagaimana? Saya mencadangkan agar sebelum Ramadan ini yang hanya tinggal beberapa hari, kita mulakan untuk berjinak-jinak dengan banyaknya interaksi dan komunikasi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan sekadar dibaca, Al-Quran bukan sekadar signifikan dengan Ramadan, tetapi dia adalah merupakan panduan kehidupan. Saya berikan contoh dalam hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara cara baginda untuk memuliakan Al-Quran, mengajar para sahabat bagaimana cara berinteraksi dan bermuamalah dengan Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran itu sebagai elemen dan instrumen yang hebat untuk memperbaiki akhlak dirinya. Nabi ada muamalah. Nabi ada interaksi hebat, tidak sekadar tilawah, tetapi Nabi juga sampai kepada peringkat tadabbur, iaitu menghayati. Cara bagaimana paling mudah bagi kita orang-orang biasa untuk menghayati Al-Quran, khususnya mendekati dan nanti dalam bulan Ramadan. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Setiap kali Nabi baca Quran 6236 ayat ini dan Nabi sampai kepada ayat itu ada lafaz tasbih, subhanallah. Contoh surah Al-Isra ayat yang pertama, surah As-Saff ayat yang pertama, surah Al-Hashr ayat yang pertama, maka Nabi akan berhenti sekejap dan Nabi bertasbih sekurang-kurangnya dengan lafaz subhanallah. Ada interaksi, dia baca dan kemudian dia akan ada respon dalam diri dia. Wa idza marra bi ayatin fiha tahmid, bila sampai kepada ayat adanya memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun bertahmid. Wa idza marra bi ayatin fiha takbir, ada ayat yang menunjukkan ya Allah, besarnya Allah. Antaranya ayat-ayat yang ada Asmaul Husna, ayat-ayat yang ditutup dengan sifat-sifat Allah, Al-Azim, Al-Alim dan sebagainya. Nabi akan kabbara, Nabi akan bertakbir, Allahu Akbar. Jadi bila kita baca novel, bila kita baca blog, bila kita baca surat khabar ataupun apa juga catatan, bila kita ada tindakan susulan seperti menulis dan mencatat nota, buat peta minda ataupun mengulang sebut, ianya menjadikan benda itu lebih lekat dengan kita. Ini bulan Ramadan, ini bulan Al-Quran, ini adalah merupakan instrumen terbaik untuk kita memperbaiki akhlak dengan kita beri tambah sikit saham lah. Kita laburkan masa kita untuk bertadabbur dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Kita persiapkan diri kita untuk kita memasuki madrasah Ramadan insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan lagi pemanggil kita yang berikutnya di talian, Robizan Abu Bakar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i dan Ustaz. Ya. Silakan soalannya. Saya nak tanya bagaimana nak perbaiki akhlak serta menjaga akhlak di media sosial. Kita nak menaik, nak menulis. Allah. Itu sahaja. Baik. Terima kasih atas soalannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Robizan Abu Bakar. Soalan yang cukup menarik. Jaga akhlak di laman media sosial. InsyaAllah kita akan kupas dan juga jawab soalan ini Ustaz. Kita nak berehat seketika. Biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tanya Ustaz sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Jumaat, mari sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, dan pada pagi ini kita masih lagi berbicara topik perbaiki akhlak. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Ervino Johari, dan kita terus Ustaz nak menjawab persoalan pemanggil kita seperti tadi, Robizan Abu Bakar, yang bertanyakan tentang bagaimana cara atau kaedah menjaga akhlak di laman media sosial. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, Da'i dan juga semua, subhanallah. Saya juga antara yang agak aktif jugalah di media sosial. Namun ini adalah merupakan perkara yang baik sebenarnya kerana ia jadi satu platform. Betul. Dalam menyampaikan agama, kita tidak memerlukan sepanjang masa platform yang bersifat formal ataupun rasmi, kerana ia kemungkinan mempunyai peraturan-peraturannya dan beberapa kekangan. Namun bila adanya media sosial yang kesemuanya mencirikan kebebasan, di sinilah ruang untuk kita mempraktikkan perkara-perkara positif. Saya mencadangkan kepada diri saya sendiri selaku pemilik akaun media sosial dan juga kepada semua, untuk kita memperbaiki dan menjaga akhlak kita, pertamanya adalah dengan kita memastikan agar niat kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran Karim, lihat pada surah Az-Zumar pada ayat yang kedua dan surah Al-Bayyinah pada ayat yang kelima, mukhlisan lahuddin dan mukhlisina lahuddin. Agama ini dikaitkan dengan orang-orang yang mempunyai keikhlasan. Panjang ataupun pendek status kita ataupun tweet kita dan juga gambar yang kita tunjukkan, ianya bermula daripada niat kita. Kita mungkin tidak dapat mengawal selia bagaimana pandangan dan juga persepsi orang lain terhadap apa yang kita sampaikan. Namun yang penting sekali, nombor satu, niat kita itu kena betul. Kedua, dicadangkan agar di media sosial semua orang ada rakan-rakan, semua orang ada mempunyai kenalan-kenalan dan konteks. Kita perlu sentiasa ada rasa dalam diri kita, di FB, di IG kita, untuk kita memerhati. Facebook dan juga Instagram contohnya, dia ruang walaupun hanya menggunakan 2 ibu jari, atau setengah orang boleh gunalah jari-jari lain, bergantung kepada kepakaran level mana, da'i level mana. Sama ada guna semua jari dan sebagainya. Kita lihat kepada contoh-contoh yang baik, jiwa-jiwa yang cantik dan indah yang ingin berubah. Kita tidak menilai mesej itu berdasarkan kepada perilaku dan bagaimana orang itu minggu lepas, 2 tahun lepas, ataupun 10 tahun yang lalu rekodnya bagaimana. Kita melihat konsepnya seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, nahkumu 'ala adh-dhawahir. Kita menghukum, kita meletakkan pandangan dan pendirian berdasarkan kepada yang zahir. Apa yang disembunyikan, yang ditutup pada kita, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aibnya pun kalau sekiranya tidak mengganggu masyarakat, maka biar pada dia saja, agar dia ada banyak ruang untuk compose himself or herself in order for him or her to repent to Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, bila ada di media sosial orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara kebaikan, kita ikut serta. Kita cuba untuk sama-sama kongsikan kalau kita tidak mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam menyampaikan kebaikan. Kita memberikan tanda suka, kita memberikan tanda seronok kepada keseronokan yang dihadapi ataupun yang diterima oleh orang lain. Kita turut menyatakan rasa hiba dan juga sedih terhadap musibah yang ditimpa oleh orang lain. Keempat, kita cuba melakukan variasi. Sekiranya berdasarkan kemampuan, ada masa-masanya, kita jangan sepanjang masa memberikan tazkirah yang sifatnya sentap. Betul. Jadi bila orang buka wall kita, orang akan rasa apa lagilah dosa aku pada hari ini. Sampai ke peringkat nampak macam kita ni terlalu ideal. Kita terlalu sempurna. Betul. Biarlah kita buat seperti mana cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Time serius ada, masa Nabi bergurau senda juga ada. Masa Nabi memberikan dapatan dan pengajaran secara keras sehingga muka Nabi merah ada. Ada masa juga baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara santai. Kita kena berbaik sangka dengan orang. Itu yang kelima. Kita tidak terus menghukum perkataan mereka
kita tanpa mengetahui sebenarnya kronologi itu apa. Kita lebihkan perspektif, kita kurangkan persepsi. Semua ini nampak dan tampak seakan secara tidak langsung, tapi bagi konteks media sosial, inilah yang akan memperbaiki akhlak kita, insya-Allah. Allah, saya setuju dengan pendapat Ustaz menyatakan bahawa kita tidak boleh menjadikan secara asas menilai seseorang hanya menerusi laman media sosial kerana realitinya mungkin sedikit berbeza. Dan insya-Allah mungkin kita boleh kupas selepas ni Ustaz, kerana kita nak raikan dulu pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Elvino Johari. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz ada menyebut 3 asas tadi untuk akhlak kita tadi. Yang pertama sekali buat kata Ustaz tadi lisan. Kedua itu amal, diamalkan. Yang ketiga lah perancangan hati itu. Yang ini yang jadi masalah ni Ustaz. Kadang-kadang kita ni cakap betul dah, baik dah, elok dah cakap. Tapi tak diamalkan juga. Buat kata Cina, cakap tak serupa bikin. Jadi hati pula lain pula dah. Lain pula cabangnya. Jadi soalan saya, apakah kaedah terbaiklah untuk kita perbaiki akhlak kita seimbang dengan apa yang kita cakap, apa yang kita amalkan dan hati kita juga sama juga apa yang kita lakukan dari diamalkan di dalam kehidupan kita seharian ini supaya tak jadi apa yang dikatakan cakap tak serupa bikin tadi itu Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur Pekan Pahang yang bertanya soalan. Insya-Allah luar biasa soalannya Ustaz, dipersilakan. Terima kasih. Konsistensi dan juga istiqamah antara yang ditanya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu laksanakan dan tegakkan. Isu berkaitan tentang bagaimana prestasi kita hari ini, akhlaknya, tindakannya, perkataannya, hati yang berbolak-balik itu memang sifat hati. Dengan minggu lepas dan yang akan datang, pertama sekali saya mencadangkan agar kita teruslah buat kebaikan. Kita bukanlah orang yang sempurna kebaikannya. Kita manusia punya kesilapan. Namun, nyatakan pada diri sendiri setiap hari bahawa kita ini tidak sempurna kebaikan, tapi kita adalah orang yang cintakan kebaikan. Kita suka dan sayang kebaikan. Ibu dan ayah sayang pada anak ini tidak ada tolak banding. Tapi ada masa ibu dan ayah kena tegur dengan serius. Tegas. Kena marah dan juga tegas dan sebagainya. Adakah itu tanda sudah tidak lagi konsisten? Jawapannya tidak. Kerana ini adalah merupakan satu daripada banyak lagi instrumen yang digunakan untuk memperbaiki akhlak anak-anak, ahli keluarga dan sebagainya. Yang ketiga, kita juga merupakan orang, masuk dan sematkan dalam diri kita adalah bukan sekadar orang yang kita sendiri suka buat kebaikan, kita suka kalau orang lain juga buat kebaikan yang sama. Ini memberikan kita kepada dapatan bahawa kita bersifat adil kepada diri kita sendiri. Menyampaikan seperti mana yang dilafazkan dalam Al-Quran, dalam hadis ballighu anni walau ayah. Hadis Nabi SAW, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Ianya adalah merupakan tawaran yang dibuka kepada semua. Bagi orang yang memang dah berpuluh tahun istiqamah dengan orang yang baru nak start dengan ustaz dan sebagainya. Ustaz pun kadang-kadang baru nak start juga. Manusia, ini adalah merupakan suatu benda yang normal. Lantas, saya mengakuri dan juga menghayati concern yang ada pada diri Tuan Haji Omar dan mewakili seluruh penduduk Felda Cini Timur 3. Namun hakikatnya adalah tugasan kita, our daily task is to ensure, untuk memastikan yang kebaikan kita sentiasa mengatasi keburukan kita setiap hari. Bangkit tidur tadi sampai nak tidur malam ni, hanya pastikan itu sebagai langkah pertama agar kebaikan kita sentiasa mengatasi keburukan. Lantas dia punya jurang dan gap itu akan menjadi begini. Makin tinggi kebaikan, makin rendahlah peratus untuk keburukan. Pastikan jangan keburukan itu melebihi kepada kebaikan. Dan langkah yang kedua dan ketiga nanti, dia akan berterusan
kalau sekiranya step yang pertama ni insya-Allah dapat dibuat dengan baik. Allah. Ustaz, kita nak berbalik sedikit kepada gambaran yang Ustaz berikan tadi menerusi akhlak di media sosial. Sementara budaya tular pada hari ini Ustaz menjadi satu budaya yang cukup luar biasa, yang disambut baik juga oleh ramai orang, dan mungkin sedikit komen daripada Ustaz, kita tidak boleh menilai seseorang hanya menerusi kita melihat paparan di laman media sosial Ustaz, dan juga budaya tular Ustaz. Mungkin akhlak kita perlu diperbaiki dan dijaga Ustaz. Baik. Pertamanya adalah pada fikir saya, kita tidak menguasai dan boleh mencongak jangka apa yang orang lain akan titipkan dan isikan di wall masing-masing istilahnya. Kedua, dalam masa yang sama, kita perlu untuk pastikan yang kita lah sentiasa jaga. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, jaga diri sendiri. Sekurang-kurangnya, Nabi ada letakkan dalam hadis yang panjang 5 peringkat di mana setiap orang mesti bersedekah, mesti memberi. Tapi yang Nabi sebut yang paling last, kalau dia tak suruh buat baik pada orang, kalau dia tidak buat kebaikan, kalau dia tidak tolong orang yang berhajat dan sebagainya, last kali sahabat bertanya, wa illam taf'al, kalau sekiranya wa illam yaf'al, kalau sekiranya dia tak buat, Nabi kata yumsik nafsahu 'anil syarr. Dia kena tahan keburukan diri dia. Memang aku ni, ya Allah, PL aku, tabiat aku, hanya aku yang tahu contohnya. Ni monolog dengan diri lah ya. Memang tak boleh aku nak tukar. Tapi kalau dekat majlis dan sebagainya, aku bolehlah tahan kan. Tapi kalau luar tak boleh. Lalu Nabi kata, kamu tetap dapat kebaikan. Kamu tetap merupakan orang yang dapat berada dalam jalan akhlak. Kalau kamu tak boleh tanggalkan lagi keburukan dalam diri kamu, tapi sekurang-kurangnya jangan keburukan kamu, PL buruk kamu itu kena pada orang lain. Itu adalah merupakan hak yang minimal. Lantas, konsep tular ini, seorang yang nak menularkan suatu berita, dia mesti bertanggungjawab. Betul. Kerana ia bukan benda baru daripada sudut konsep dan akibatnya. Peristiwa baginda sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, lama berada dalam rumah, tak jumpa dengan orang kerana apabila berlakunya hadis al-ifk, peristiwa fitnah ke atas Aisyah radhiyallahu anha, balik ke Madinah dan bermulalah tersebar satu persatu, walaupun medium itu tidak secara maya tapi secara lisan, dan lisan ini berjumpa, kesannya lagi besar. Dan Nabi tidak turun dan tidak keluar. Nabi juga tidak boleh tabri'ah. Nabi tidak boleh menyatakan, Aisyah, memang kamu ini tak buat benda-benda itu. Dan lamanya ada riwayat menyatakan, dalam riwayat Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hampir 28 hari. Bayangkan 28 hari Nabi tak tularkan yang Aisyah ini suci. Allah berikan jawapan itu lambat turunnya. Ada hikmah yang cukup besar menunjukkan pada kita, pertama, ada berita-berita yang kita tidak pasti. Kita tidak berlumba dapat pingat sukan Olimpik untuk menjadi orang yang pertama menyampaikan. Biarlah kita orang yang terakhir yang suka ataupun yang kongsi, asalkan ianya benda yang memang sahih dan pasti. Kedua, kalau sekiranya perkara-perkara itu perkara yang di luar daripada jangkauan kita, dia bukan kawan kita, dia bukan komuniti kita, bukan kawasan taman perumahan bandar Tasik Puteri kita, maka kita kena ada tabayun dengan tathabut terlebih dahulu. Pastikan, yakinkan diri kita betul ke tidak. Otherwise, orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang meninggalkan tarkuhu ma la ya'ni, yang dia tak ada kena-mengena. The moment kita buat begitu, kita bahagikan diri kita, yang ini tak ada kena-mengena dengan saya, yang ini adalah merupakan perkara yang saya mesti tegur, maka akan insya-Allah mengurangkan kadar tular-tular ini yang tidak mendatangkan kebaikan. Allahu Akbar. Tinggalkan perkara yang tidak memberikan kebaikan kepada kita. Masya-Allah, satu jawapan yang tuntas daripada yang bagi Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di laman Facebook, Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, bagaimanakah untuk memperbaiki akhlak ketika mana di bulan Ramadan supaya terdidik sahsiah diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas? Dan yang kedua, adakah akhlak yang baik akan terbentuk sifat mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala, manusia, makhluk dan alam ini? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Naim. Itu dah 2 soalan daripada Ana Karnina di Facebook Ustaz. Sangat praktikal.
kalau sekiranya Ramadan digunakan untuk kita memperbaiki akhlak dan diri. Apa makna akhlak? Erti akhlak ini, ramai para ulama menyatakan bahawa perlakuan-perlakuan, tindakan-tindakan, perkataan dan getusan hati yang keluar daripada diri seorang manusia tentang benda-benda yang baik, perkara-perkara yang positif, dia tidak akan berkira-kira atau berlengah-lengah untuk melakukannya. Contoh, kita di hujung jalan sini, di hujung jalan sana kita nampak orang yang mungkin cacat penglihatan nak melintas jalan. Maka, kalau sekiranya kita terus bantu, itu namanya akhlak. Artinya sampai ke peringkat, akal ni dah tak perlu fikir dah. Dia tindakan refleks bila kita kena api, kita terus tarik tangan kita. Bila tumpah dan basah, kita lap baju kita. Itu adalah merupakan contoh akhlak. Tapi kalau benda-benda baik, sama ada perkataan, perbuatan dan juga rasa hati dalam bulan Ramadan, nak buat, kan kalau aku buat kan jadi begini pula. Kalau yang itu bukanlah bermakna ianya langsung tidak baik, tapi pada fikir saya, dia belum sampai lagi kepada makna akhlak. Lantas bagi yang bertanya, inilah misi kita dalam bulan Ramadan. Betul. Iaitu kita jadikan benda-benda baik yang positif, orang ajak baca Quran untuk tilawah, tadabbur, tarawih berjamaah, buat qiyamul lail dan sebagainya. Kita jangan fikir, Kang kalau aku baca Quran ni Kang tak sempat pula tengok MacGyver sekarang, tak sempat pula tengok Chicago PD ke apa kan dan sebagainya. Yang inilah caranya pada fikir saya, bagi orang biasa-biasa macam kita ini, 30 hari Ramadan insya-Allah kita cuba baiki cara yang sedemikian. Kalau boleh buat begitu, kita akan menjadi orang yang baik akhlaknya, kerana banyak masa kita itu hanya ingat kepada Allah. Allah pemberi ganjaran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah Az-Zariyat ayat 55. Ingat Allah kerana sungguhnya mengingati Allah itu memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Satu jawapan yang saya kira cukup menarik. Kadang-kadang bila kita nak berubah, nak memakai akhlak yang baik, bukan tak nak ustaz, kadang-kadang bila kawan kata dah jadi ustaz dan kau sekarang dah jadi ustaz. Jadi mungkin sedikit ulasan daripada ustaz selepas ni, kerana kita nak berehat dulu ustaz. InsyaAllah kita akan nantikan jawapannya. Biasakan kehidupan normal baru dakwah yang ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Erfino Johari membicarakan topik perbaiki akhlak. Para penonton, terus hantarkan soalan anda, hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Ustaz, kita nak minta Ustaz respon sikit kepada soalan Ustaz tadi yang bertanyakan, contoh bukan kita tak nak buat baik, bukan kita tak nak berubah, para penonton sekalian. Terkadang yang perli tu, yang menyindir tu ahli keluarga sendiri, kata dah jadi ustaz ke kan, bulan puasa ni dah jadi malaikat, macam-macam lah tomahan yang diberikan, sindiran-sindiran pedas yang diberikan. Mungkin sedikit komen daripada Ustaz. Baik, terima kasih. Betul tu. Ataupun dia kata alang kau ni Ramadan je, raya esok balik semula masa asal. Allahuakbar. Ia adalah merupakan suatu perkara yang normal, kerana ini juga yang pernah dialami oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau kita lihat seorang sahabat Nabi, Abdullah Zaid rahimahullah radhiyallahu an. Beliau pernah menyatakan dalam sepotong hadis yang panjang, dan kemudian di hujungnya itu respon daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam isu yang sebegini. Dia kata, kuntu aktubu kulla syai'in in Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Aku segala benda yang Nabi sebut dan Nabi buat, aku akan rekodkan, aku tulis tu dengan medium tulisan yang ada pada ketika itu. Kemudian bila dia tulis setiap kali,
datang orang-orang Quraisy dan mereka kata, "Ataktub kullama inda Muhammad?" Kamu tulis semua ke yang datang daripada Muhammad? Dia manusia. Dia bukan malaikat. Allah. Siapa kata? Orang Quraisy kata di Makkah. Lantas, apa yang dikatakan oleh sahabat, dia pun tak tahu nak jawab. Macam kita lah, bila orang dah pergi, kita diam. Allah Kita Akbar. down. Diam seribu Left bahasa. group lah. Left group, Ataupun Masya kita lari daripada dia, kita tak tahu macam mana nak respon. Kadang-kadang kita rasa biarlah aku diam, Allah tahu. Boleh juga begitu, tapi jalan yang terbaik adalah kita kena sampaikan dakwah juga. Supaya orang tu tahu dan orang tu tidak keliru. Betul. Itu hashtag kita. Allah. Saya cadangkan begini. Apa yang dibuat oleh sahabat tadi, dia datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dinyatakan dalam matan hadis ini, fa'awma'a usbu'ihi. Nabi ambil tangan dia ini dan kemudian Nabi letakkan di mulut, fi fayyihi, di mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menyatakan pada para sahabat, tulis semua yang keluar daripada mulut ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita tidaklah berurusan dengan wahyu, tapi segala yang kita buat kalau dia baik, pertama teruskan dan sampaikan. Kedua, kita kena ingat yang baik ahli keluarga ataupun rakan-rakan, macam mana sekalipun mereka memberikan tekanan kepada kita, dia tidak memberikan sebarang kesan terhadap kebaikan yang kita usahakan. Kita tak tahu bila pengakhiran diri kita. Mungkin itulah kebaikan yang terakhir. Lantas kita kata kita tidak mahu untuk bertangguh. Bila ini kita buat secara berterusan, saya yakin dan percaya berdasarkan pada pengalaman, dia akan jadi dua perkara. Sama ada orang-orang yang tadi yang suka perli, yang suka kutuk, sindir dan sebagainya akan kurang ataupun berhenti melakukan sedemikian. Dan bonus kepada kita yang kedua ini, kalau mereka berhenti dan mereka turut serta ikut apa yang kita buat. Allah, pendek kata, akhlak mestilah yang terbaik kita pamerkan. Jangan kita balas balik sindiran tu, Ustaz. Ini tidak bertepatan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi pemanggil di talian pada ketika ini, Nur Hayati Ismail. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Macam ni, Ustaz. Biasanya kita pepatah Melayu kata Allah bisa tegal biasa, kan? Masalahnya bila dalam bulan puasa tu kita mudah sangat nak marah, Ustaz. Tapi kita cepat sejuk. Itu je masalah saya. Kadang kita, benda yang kecil pun kita rasa macam nak cepat marah, kan. Jadi sekurang-kurangnya kita naklah ubah perangai tu. Tambah kita ni dah berumur, kan. Mohon pencerahanlah dari Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini bukan Kak Nur Hayati saja. Ini mungkin yang melalui kita semua pun mungkin melalui keadaan yang sama, Ustaz. Tu. Kadang cepat marah, cepat juga reda, Ustaz. Mungkin sedikit komen dulu, Ustaz. Terima kasih kepada yang tanya, Da'i. Marah adalah normal. Reda dan sejuk tadilah normal. Saya suka jawapan yang kedua tu. Saya cepat marah, tapi saya cepat sejuk. Ambil yang kedua tu lah. Cepat sejuk. Baik. Cara bagaimana kita nak menjadi orang yang sabar, orang yang baik, bukan langsung kita tidak marah. Betul. Tetapi bagaimana kita mengawal selia dan menyusun atur tindakan refleks kita ketika kita marah. Saya mencadangkan untuk bulan Ramadan nanti, yang hampir beberapa hari saja lagi, untuk kita memastikan kemarahan kita mungkin sebab lapar, mungkin sebab lauk tak sempat masak, macam-macam isu dan PL yang ada di rumah kita tu. Saya mencadangkan agar kita sematkan dalam diri kita rasa bercita-cita tinggi untuk berubah. Kalau yang nak kita ubah adalah sifat marah, kena ada big ambition. Rasa bercita-cita tinggi untuk melakukan suatu kebaikan dan mengubah. Kadang-kadang ada orang dia risau, saya ni macam itulah, tapi tidak ada tindakan susulan. Dia tidak ada azam untuk memperbaiki, dan kalau ada pun tidak kuat mana. Saya ingin petik apa yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, menyatakan tentang cita-cita tinggi ini. Katanya, faman 'allat himmatuhu, sesiapa yang bercita-cita tinggi ke arah kebaikan, wa khashi'at nafsuhu, dan hatinya itu hati yang khusyuk, artinya tunduk, dia buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala, ittasafa bikulli khuluqin jamilin. Bila dapat buat macam tu, maka apa yang akan lahir daripadanya selepas daripada itu adalah akhlak. Itulah akhlak. Kalau suaranya itu besar dan tinggi, nampak keras, itu akhlak. Kalau suaranya itu lembut, damai, mendodoikan sampai tidur lebih banyak dalam Ramadan pada waktu siang,
Bukan kerana tidur itulah, tapi kerana itu caranya dan mendamaikan, ianya juga adalah merupakan akhlak. Tapi caranya adalah pertama kena ada rasa cita-cita tinggilah. Ini gariskan, buat senarai semak, ini kekurangan-kekurangan saya ni yang saya nak cuba baiki. Kekurangan saya ni pada orang lain mungkin nampak biasa-biasa je, tapi ini saya tidak ubah orang lain, saya ubah diri saya. Yang ini tindakan yang kita nak buat. Lantas hati itu kena sentiasa tenang, dan kemudian ada cita-cita tinggi untuk ubah. Hari ini 1 Ramadan tak dapat nak ubah, 2 Ramadan tak dapat, tetap bercita-cita tinggi. InsyaAllah 7 Ramadan nanti aku akan dapat baiki cara begini. Jangan pula nanti Ramadan, hari pertama, hari kedua, tak boleh lah. Hari itu dah cadang, dah nak sahur sikit. Banyak juga. Contohnya, hari ke-7 dah jalan je lah. Ramadan yang pertama dan yang kedua malam tarawih buat 8. Nak buat 20 ni, 8 juga. Dan tak payah buatlah, biar 8 sajalah. Tak, kena ada cita-cita tinggi. Wa man danat himmatuhu, siapa yang rendah rasa cita-citanya, wa taghat nafsuhu, dan dibiarkan nafsunya itu mengawal dan menguasai hatinya, ittasafa bi kulli khuluqin radhil. Dia akan dapat keluarlah semua benda-benda yang mazmuma, yang dibenci, yang akhlak yang buruk, semua akan keluar daripada diri dia. So bermula dari sini dan juga bermula di sini. Allahu Akbar. Itu satu jawapan yang saya kira cukup baik untuk menjawab persoalan bagi mewakili kaum ibu lah kiranya tadi Ustaz. Yang paling sibuk dalam bulan Ramadan ni, masya-Allah kan, anak atas ibu-ibu sekalian kan, masak lagi dengan sahur, nak kejut anak, nak kejut suami pun, masya-Allah tabarakallah. Ibu juga yang kejut kan, masya-Allah. Tu yang satu kampung bangun tu Ustaz, tumbuk cili pagi-pagi Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada pemanggil kita, Siti Rohani. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Siti Rohani, apa khabar? Saya. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan tajuk menjelang Ramadan, kena akhlak, buat akhlak yang baik. Tapi ini ada tujuan lain pula. Dia melebihi akhlak pula. Dia gembira, suka kalau menjelang puasa Ramadan ni sama sebulan ni kan, lama kan. Ya. Jadi dia dengan tujuan nak cantikkan badan, nak kuruskan badan, nak Insya-Allah tabarakallah. Nak turunkan berat badan, nak cantik, nak ramping, nak langsing. Tujuan itu bercampur dengan tujuan begitu. Apa hukumnya Ustaz? Baik. Adakah itu bukan kerana Allah di puasa? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tu pendek kata niat lah. Kadang-kadang niat untuk kurus Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Jadi nak kena betulkan sikit kau Ustaz, kena ijaz macam mana Ustaz? Terima kasih pada yang bertanya. Ada yang buat pertandingan siapa boleh kurus. Allahu Akbar. Kesannya selepas Ramadan, 1 Syawal. Sebab baju dah tempah sebulan 2 bulan awal. Jadi dirisaukan bukan hari pertama Ramadan sampai 30 ni. 1 Syawal tu boleh fit ke tidak baju tu. Beli slim fit. Kita slim fat macam mana? Ini adalah merupakan antara normal. Baik. Pada fikir saya begini puan ya. Yang pertamanya, innamal a'malu binniyat. Macam Dai sebut tadi, Dai Ana sebut, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Kedua, kita harus untuk berniat macam-macam. Niatlah apa saja, asal saja ianya baik untuk diri kita. Kalau sekiranya kita nak jaga makan dan kemudian eventually kesannya adalah menjadikan badan kita lebih sihat, silakan. Itu niat. Namun dalam banyak-banyak niat yang ada itu, apabila sampai kepada Ramadan, niatnya satu sahaja, iaitu untuk menghidupkan Ramadan. Kerana itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat lain, au ma ta'akhkhar, yang bermaksud sesiapa yang mendiri, menegak, membangun, memakmurkan Ramadan. Bila sebut merayakan, memakmurkan Ramadan ini, the celebration is actually 24/7. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Perayaan-perayaan lain, tidak seperti mana pesta ibadah Ramadan, dia bersempena, berkala, bersituasi, bertempoh. Lepas 3 jam habislah. Penganjur pun akan simpan semula kursi, meja dan sebagainya, kena baliklah. Tak boleh dah nak berada kat situ lagi. Tetapi Ramadan ini sampai ke peringkat kita yang tak larat nak sambut. Kerana siang ada cara sambutannya, malam ada deretan senarai cara sambutannya. Dan sambutan malam itu dia lebih selamat daripada pandangan mata manusia. Kerana itu, dulukan niat seperti mana niat yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim tentang surah
Al-Baqarah ayat 183 bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Para ulama tafsir menyatakan bila ayat mula dengan lafaz wahai orang-orang yang beriman, dia adalah merupakan pengiktirafan, pengenalan tentang orang yang beriman dan pujian Allah. Allah sebelum suruh kita buat satu perkara, Allah puji kita dulu. Bayangkan kalau kita anak, ibu bapa, anak-anak kita ada, nak suruh anak kita buat satu benda, kita puji dulu. Semalam baguslah Angah, tolong buang sampah dan sebagainya. Tolonglah hari ni. Semangat. Bagaimana rasa Allahu kita? Akbar. Luar Ini biasa. akan menjadikan kita berniat begitu dan kita pandu orang lain pula untuk berniat yang sama. Atas Ramadan ini kita baiki niat kita bukan kerana untuk yang tadi itu bagus kalau dapat kesan sampingan yang positif. Tapi atas segalanya, Ramadan, puasa bukan nak melihat siapa yang boleh bertahan paling lama tak makan, paling lama tak minum. Kalau itulah indikatornya, orang-orang yang berpuasa di musim panas, negara-negara yang mengalami musim panas seperti Australia, New Zealand dan sebagainya, maka mereka lah lebih hebat sebab mereka ini akan berpuasa. Di UK contohnya, mereka akan berpuasa 18 jam, 19 jam tak makan, tak minum. Kalaulah itu jadi indikator, yang paling tak hebat orang yang berpuasa di musim sejuk seperti Australia, New Zealand tadi. Tak sempat nak lapar dah buka puasa. Ia hanyalah instrumen, balik pada asal niat kita itu bagaimana untuk jadikan Ramadan. Jadi ringkas kata tak salah, tetapi paling atas niatnya itu adalah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Saya tertarik bila Ustaz sebut slim fit dan slim fat tu. Terasa saya Ustaz, masya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersihkan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala ibadah kita, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah akhlak yang buruk akan merosakkan amal dan pahala puasa seseorang itu? Contohnya, seperti seseorang yang melakukan khianat, hasad dengki, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Dan yang kedua, adakah ilmu tasawuf adalah ilmu yang berkait dengan akhlak dan wajib untuk kita mempelajari serta memahaminya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru Ustaz. Baik. Saya ambil yang pertama dahulu berkaitan, terima kasih pada yang bertanya, Puan Masrifah. Benar, khianat, hasad dengki, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Semua orang tahu hadis ini. Hasad dengki ini penyakit-penyakit hati yang buruk, yang tak elok, nakkan keburukan pada orang lain, tak boleh orang lain lebih daripada dia. Semua perasaan-perasaan sebegini, kadang-kadang dia tak buat pemburuk pada orang, tapi dia tak boleh lah. Aku kalau tengok dia punya status, ya Allah, seronok aja. Anaknya berjaya saja. Kita dengan isu kereta berlanggar, dengan isu orang ambil parking kita, macam-macam. Kasut hilang tadi, balik pada tarawih contohnya. Kita sentiasa membandingkan sebegitu. Hati-hati kerana ini semua akan memakan setiap kebaikan-kebaikan kita tanpa kita sedar. Panasnya, keringnya itu umpama api yang menyambar kayu yang kering. Subhanallah. Yang kedua, benar, tasawuf ada kaitan dengan akhlak. Kerana itu kalau kita perhatikan, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam penulisannya dia menyatakan, kalau seseorang itu belajar ilmu tauhid, aqidah, dan belajar ilmu fiqh, ya, dia nak belajar tasawuf ni, kena belajar fiqh dulu. Betul. Jangan terus pada tasawuf. So, lompat dulu. Fiqh penting sebagai asas dahulu, dia punya platform. Otherwise, kita akan bermain bola di gelanggang bola tampar. Ataupun bermain badminton di gelanggang tenis. Dia akan jadi tak cantik, kita pun tak cantik, orang nengok pun tak cantik. Hikmahnya itu tak nampak. Pakai raket yang besar, tenis, tapi main dengan court yang kecil iaitu badminton. Itu penting untuk kita belajar fiqh dahulu dan kemudian bukanlah tak boleh sekali, tapi fiqh tu kena kuat dulu, barulah kita beranjak kepada tasawuf. Imam Ghazali menyatakan orang yang belajar tauhid, belajar fiqh tapi tak belajar ilmu akhlak, maka orang ini, kata Imam Ghazali, ditakuti, dirisaukan akan mengalami su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kata-kata Imam Ghazali itu ada wajar dan benarnya bahawa dia dah ada ilmu yang banyak, tapi ilmu itu tidak dibuat, tak ditunjukkan menerusi akhlak, maka apatah lagi bagimanalah keadaannya kepada su'ul khatimah wal'iyadzubillah.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya dan banyak lagi ustaz dan juga sidang penonton kita nak raikan, tapi kita nak berehat seketika sekali lagi. Biasakan kehidupan normal baru dakwah. Dan ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi membicarakan topik perbaiki akhlak. Kita bersama bintang ilmuwan kita masih lagi yang berbahagia Ustaz Muhammad Irfin Johari. Para penonton, mari kita terus memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumaat, penghulu bagi sekalian hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam kalangan orang-orang yang mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat kita, tapi sebelum tu Ustaz, kita ada pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini, Encik Abdullah Osman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan soalannya. Ada dua perkara lah. Ya. Pertama sekali, kita sebenarnya dapat menahankan diri dari mengumpat. Tapi bagaimana pula kalau kita secara tak sengaja mendengar umpatan, tambah-tambah lagi daripada bos kita. Baik. Jadi macam mana nak elakkan? Dan lagi satu ialah diperhatikan setiap kali Ramadan seperti seolah-olah pesta makan. Lebih banyak makanan yang dibazirkan dan membelanjakan lebih lagi daripada hari-hari biasa. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Soalan yang cukup menarik daripada Encik Abdullah Osman dari Seremban yang bertanya, tak sengaja saya terdengar umpatan dan kadang-kadang yang menyuarakan umpatan tu juga yang berkongsi tu orang yang lebih atas daripada kita. Jadi nak mengelak pun tidak ada ruang. Dan yang kedua, Ramadan pesta ibadah, bukan pesta juadah. Sikit komen Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Abdullah yang bertanya, da'i dan semua. Pertamanya, saya mencadangkan agar bagi situasi yang pertama, kita memang tidak dapat nak mengawal apa yang kita lihat. Kadang-kadang tak terkawal juga. Betul. Ataupun yang kita dengar. Apatah lagi kalau dia melibatkan ranking, dia melibatkan orang yang mungkin mempunyai ada empowerment kepada kita dan sebagainya. Saya mencadangkan begini, Al-Quran mengajar kepada kita dua konsep tentang perkara-perkara yang buruk, kawan-kawan yang tidak baik, perkataan-perkataan dan juga bentuk perbuatan yang tidak baik. Dua. Pertamanya disebut qalu salama dan yang keduanya marru kirama. Artinya, bila itu berlaku, kita ada dua pilihan berdasarkan pada situasi. Pertama, kalau kita mampu dan kalau dirasakan itu tidak menjatuhkan maruah air muka orang lain, maka katakanlah perkara-perkara yang salam, yang sejahtera, yang baik. Kalau sekiranya tidak mampu dan ianya berlaku depan kita, keliling dan sebagainya, marru kirama, berlalulah, elakkan diri, jauhkan diri daripada situasi itu dengan cara yang memuliakan. Bukan kita pandang muka dia, kita sound tegak contohnya, pandang dan sebagainya dan kita hempas, kita jalan. Tak. Menunjukkan kita marah. Kita berlalu dalam keadaan yang mereka tahu kita tidak selesa, tapi tidaklah sampai ke peringkat kita menyakiti hati mereka. Ataupun kita menjatuhkan maruah mereka. Kadang-kadang bila open table ni da'i, mesti ada seorang yang akan jadi champion tau. Dia akan cerita dia satu dunia daripada Amerika sampai Hawaii, Japan, turun Korea sampai semua isu dia tahu sampai ke Beranang contohnya dekat. Astagfirullah. Itu kalau sekiranya kita rasa sukar, yang dikongsikan pula ada kadang-kadang mungkin benda yang tak baik. Dua cara tadilah, sama ada kita tegur ataupun kita berlalu. Dan berlalu ini dengan banyak cara. Satu, dalam konsep komunikasi, kita berlalu sekejap, take 5, kemudian kita datang balik. Kedua, kita berada di situ, kita boleh alihkan kepada isu yang lebih bermanfaat.
tanpa seseorang itu sedar. Dan isu itu biarlah dikongsi oleh 4, 5, 6 orang. 5 SOP sekarang, satu table yang ada, semua dikongsi, jadi semua rasa ianya isu umum dan masing-masing boleh terlibat. Ini yang dimaksudkan cara bagaimana praktikalitinya kita menunjukkan bercakap yang baik ataupun berlalu dengan cara yang wajar. Tukar topik Ustaz cerita dia. Tukar topik. Dan topik itu topik yang menyebabkan orang lain boleh memberikan maklumat-maklumat yang lebih baik daripada benda-benda yang tersangat lara dan sebagainya. Gurau-gurau sikit-sikit tu okey, difahami. Tapi jangan lebih daripada had. Kedua, tentang makan dalam Ramadan, subhanallah, pesta itu benar ianya ibadah dan bukan untuk juada. Adalah merupakan benda yang penting. Saya ulang, benda yang penting dan kritikal untuk setiap ahli keluarga, ketua keluarga, si pembeli berasnya, si tukang masak berasnya dan sebagainya. Semua kena fikir pasal makan. Semua kena fikir pasal menu. Dan tidak salah kalau sekiranya kita meletakkan sasaran menu hari ini pedas, yang besok asam manis dan sebagainya. Okey, dia adalah normal fitrah manusia. Tetapi pastikan dan cuba usahakan agar bagaimana nak buang konsep pesta juadah ini dengan cara bukan tak fikir pasal makan minum, tetapi ianya adalah hanya satu daripada lain-lain yang menjadi pemikiran dan pertimbangan kita. Lebihkan pemikiran, banyakkan perbualan dan perbincangan dengan ahli keluarga tentang ibadah-ibadah. Tanya anak-anak tentang dah berapa surah hafal. Tanya anak-anak malam tadi bangun tak qiyamul lail di bilik masing-masing. Contohnya, ia adalah lebih baik daripada yang tadi. Jadi nak mengelakkan daripada makan menjadi suatu yang paling utama, saya mencadangkan agar kita sendiri sebagai ahli keluarga, kita yang tahu keperluan keluarga kita. Betul. Banyak mana yang nak makan, berapa bungkus dan sebagainya. Lalu kita boleh berpada daripada sudut pembelian ataupun penyediaan. Dan kita tahu, dah kenal PL anak-anak kita, anak-anak mak mertua, anak-anak bapa mertua kita. Cara bagaimana mereka makan banyak mana dan kita boleh kawal di situ. Lebihkan pula masa dan diisikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Walaupun ia bukan sunnah, tapi walaupun sampai mungkin hanya perkara-perkara yang harus, banyakkan dan promotkan perkara itu di dalam rumah kita untuk ahli keluarga kita. InsyaAllah concern tentang makan itu tak boleh hilang, ada, tetapi ianya berada di tahap yang sepatutnya. Allahu Akbar. Saya teringat ada satu kata-kata daripada seorang ustaz. Dia kata antara orang yang paling gembira bila sampainya Ramadan ialah penjual di bazar, kata. Masya-Allah, untungnya luar biasa Ustaz, berlipat kali ganda, bukan sekadar pahala Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi dalam keadaan keuntungan yang kita raih itu, jangan kita lupakan adab-adab kita ketika mana berurus niaga dan sebagainya. Dan insya-Allah mungkin akan dikupas selepas ini oleh bagi Ustaz. Kita raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Ruby Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perbaiki akhlak. Bagaimanakah hendak menjaga akhlak ketika tibanya bulan Ramadan di media sosial agar pahala ibadah puasa tidak hilang begitu saja, kerana apa yang ditulis itu terkadang boleh menyakitkan orang tanpa sedar. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Soalan yang saya kira cukup menarik. Tadi Ustaz dah huraikan. Cuma yang ini supaya tak hilang pula pahala puasa kita tu Ustaz. Kadang-kadang tak sedar Ustaz. Kan, jadi benda-benda yang macam tu kita kena jaga Ustaz. Sedikit komen daripada Ustaz. Baik, soalan yang baik. Terima kasih Da'i dan juga semua. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis sahih riwayat Tirmizi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan." Orang yang paling rapat denganku pada hari kiamat nanti, duduk di sisiku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan kehidupan kita setiap hari terdedah kepada media sosial, saluran untuk kita menyampai, berkongsi, menegur dan menerima teguran dalam masa yang sama. Lantas untuk ini saya mencadangkan agar kita meletakkan sasaran dan had untuk perkara-perkara kebaikan, silakan. Tapi seperti mana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam kitab Riyadhus Salihin, dia pernah mengajar, dijemput oleh tabi'in ketika itu selepas pada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, diminta untuk mengajar setiap hari Khamis malam Jumaat.
Lalu Abdullah bin Mas'ud mengajar. Seronoknya mereka mendengar pengajaran daripada sahabat Nabi, subhanallah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mereka minta boleh tak besok usut lagi dan sebagainya. Banyakkan kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tidak menolak, tapi dia menyatakan bahawa benda yang baik ni kalau banyak sangat dia juga akan membebankan. Kerana itu di media sosial, ya, niat kita, ya Allah, kalau boleh satu isi kandungan kitab tafsir tu kita nak masukkan sekali, tapi berpadalah. Tengok pada keadaan, situasi dan kebagaian. Kedua, dalam berkongsi keseronokan, kegembiraan juga berpada. Pada fikir saya, adalah suatu yang haruslah hukum asalnya. Kalau kita menunjukkan makan juada dengan family dan sebagainya, kita makan seorang-seorang, letak 3 biji tamar, ambil gambar selfie dekat Instagram, ini je lah rezeki aku. Berbuka apa hari ni? Berbuka apa hari ni, apa juadah kan, tengah masak, tunggang terbalik kat dapur. Hukum asalnya harus. Dia bergantung kepada niat. Niatnya memang nak menggembirakan, beri makan pada ahli keluarga dan sebagainya. Beri semangat pada orang lain, Ustaz. Beri semangat pada orang lain. Yang malam-malam masak tu, nak jimat, masak sendiri contohnya. Kan? Bukanlah tak boleh. Boleh, bagus. Itu part of ekonomi, ekosistem juga. Tetapi usaha sendiri itu kena ada juga. Lantas, kalau boleh kita buat begitu, kita jaga perasaan kita, kita juga jaga perasaan orang lain. Tak semua benda yang orang suka tengok. Betul. Kadang-kadang kita dapat likes yang banyak, tapi belum tentu likes itu di sini. Betul. Likes itu mungkin hanya di sini saja kan. Allah. Begitulah juga kita dalam media sosial ini, banyakkan. Kita post satu, kita kena banyakkan bertaubat. Sebab kadang-kadang ada masa-masanya kita pun tidak dapat mewakili status kita tu. Sebab status kita taraf makam tinggi punya. Sebab tu kita kena berpada, jadilah diri sendiri, tapi dalam masa yang sama dalam ruang lingkup kebaikan dan positivity. Allahu Akbar. Ustaz sebut status kita makam tinggi, tapi kita makam rendah. Masya-Allah. Saya cakap pasal diri saya. jadi macam mana nak selarikan tu? InsyaAllah mungkin Ustaz ada tips lepas ni. Kita nak lainkan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita di Facebook, Siti Nurbayah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah tindakan atau cara seseorang itu menerima nasihat daripada orang lain, lebih-lebih apabila membuat kesilapan, memerlukan akhlak yang baik dan tinggi untuk menerima sesuatu teguran itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar. Kadang-kadang pahit teguran dan nasihat, tapi ialah akhlak kita dalam menerima nasihat itu, Ustaz. Terima kasih kepada bertanya. Ibn Miskawih Al-Mawardi, subhanallah, ini antara yang banyak mencirikan tentang akhlak. Al-Mawardi membawakan akhlak kepada kenegaraan. Al-Miskawih membawa akhlak itu di dalam pendidikan, pengajaran dan juga pembelajaran. Subhanallah, hebat. Dia menyatakan ada 6. Pertamanya adalah sama ada yang beri nasihat, memperbaiki akhlak, ataupun mereka yang menerima nasihat itu. Pertama, berusaha untuk memperkukuhkan kemantapan agama. Kedua, kena ada usaha daripada individu. Yang menasihati, dia kena berusaha untuk memahami orang yang dinasihati dan meningkatkan ilmu dia. Orang yang dinasihati dan ditegur kerana kena dia berusaha untuk cuba memahami niat asal orang yang menegurnya. Dan yang keduanya adalah dengan cara dia berusaha untuk memperbaiki diri dia. Ketiga, kena mengetahui hakikat jiwa manusia. Tak semua benda perlu ditegur secara lisan. Betul. Ada benda-benda yang perlu ditunjuk secara mulahadzah, secara bagi contoh yang umum, general tentang orang lain. Nak cerita pasal Shah Alam, tapi pergi sampai ke Kuala Selangor tu. Tapi sebenarnya cerita pasal Shah Alam. Tak semua hanya dengan tindakan, perkataan dan sebagainya. Betul. So, fahami jiwa manusia. Dia tengah down, dia tengah sedih, dia tengah tinggi tu. Kita tak boleh tarik dia kuat-kuat sampai dia jatuh terduduk di tanah. Bagi dia dah ready, dah pasang gear untuk landing, dan baru kita tarik dia ke bawah. Keempat, kata Ibn Maskawi, menjalani hidup bermasyarakat. Orang yang susah nak ditegur ni biasanya orang yang kurang bersosial. Sosial bukan benda yang buruk. Makna sosial adalah kita berada dalam komuniti. Kita menyertai, mengikuti, bergaul dengan masyarakat. Setuju ataupun tidak kita dengan tindakan masyarakat, itu akaun yang kedua. Tapi Nabi SAW tidak pernah selepas daripada turunnya wahyu yang pertama, gugusan 5 ayat surah Al-Alaq, dalam sejarah Nabi mana pernah Nabi SAW beruzlah lagi. Turut macam mana pun keadaan sekali kaum Quraisy, Nabi berada di situ. Yang kelima, bersahabatlah. Banyakkan dalam Ramadan ini cuba untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik. Artinya, kurangkan
ikatan kita dengan suasana-suasana dan keadaan-keadaan yang kurang baik, kerana dia tidak akan membantu kita untuk mudah terima nasihat ataupun menasihati orang. Dan yang terakhir, kita kena jadi orang yang mengambil berat terhadap rawatan rohani kita sendiri. Kita nasihat orang, subhanallah, tunjuk satu ke orang, 4 ataupun 3 tu balik pada kita. Kita perlu untuk memperbanyakkan usaha ke arah kebaikan. Yang menerima, kita, subhanallah, jangan kita rasakan bahawa kalau kita nasihat tegur orang, orang tak terima, akhlak mereka tunjukkan kepada kita buruk, itu adalah kekurangan, kelemahan, kesilapan dan juga kegagalan kita. Jawapannya tidak. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam juga, subhanallah, semua orang tahu dengan pelbagai bentuk respon negatif yang Nabi terima, tapi balik ke rumah, esoknya Nabi terus sambung semula dakwahnya. Kita kena ada perasaan yang sedemikian. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, sekarang ni zaman orang menghasilkan wang, bukan sekadar dengan bekerja mematin tulang, bahkan ada juga yang menghasilkan konten di YouTube dan sebagainya dengan cara prank. Ni dalam istilahnya prank ataupun kena kawan sakat orang lain, Ustaz. Jadi adab dalam bergurau ni, Ustaz. Dan saya kira Nabi SAW juga bergurau, tapi batasan ataupun hadnya, Ustaz, bergurau. Baik. Terima kasih Daing. Soalan yang baik. Nabi pertamanya bergurau, syarat dia adalah Nabi bergurau dengan benda-benda ataupun berita-berita, perkara-perkara yang betul. Nabi tidak buat prank ataupun tidak buat gurauan ataupun mengenakan dan memerangkap orang pada benda-benda yang dicipta. Bentuk gurauan Nabi, contohnya pernah Nabi berbicara dengan seorang wanita yang dah tua. Nabi kata tak masuk syurga ni. Lebih kurang begitu, sebab dan menangis wanita tadi, tak masuk syurga. Dah penat, dah solat, puasa sebagainya, tak masuk syurga. Rupanya Nabi kata benar. Nabi counter balik semula, jangan tinggal macam tu. Nabi counter balik sudah menyatakan bahawa syurga semuanya orang akan jadi muda. Jadi maknanya dan kembali gembira lah. So, jadi yang kedua, bila kita bergurau, kita mesti ada punchline dia. Kita kena ada, kalau orang Kelantan kata wah garik lah. Kita kena ada khulasah dia. Tarbiyah al-aulad fil Islam. Abul A'la Maududi menyatakan bahawa pendidikan anak-anak dalam Islam, antara cara pendidikannya ialah at-tarbiyah bil mau'izah. Pendidikan dengan peringatan. Artinya kalau nak mulakan dengan cerita, nak mulakan dengan ayat Quran, nak menyampaikan kebaikan dengan mulakan dengan hadis, satu kitab kita baca, ataupun nak mulakan dengan gurauan, nak mulakan ceramah dan sebagainya, tazkirah dengan benda-benda yang santai, seronok-seronok, boleh. Semuanya harus, tak ada masalah. Itu bagi semangat motivasi. Tapi yang penting, biar bawa pendengar dan juga yang melihat, yang mengikut, yang menonton itu, dia ada wah garik dia di belakang tu. Dia kena ada supaya dia tahu. Jangan nanti dia balik tu hanya gelak-gelak saja, tapi tak ada benda yang bawa dia semula ke pangkal jalan lah. Itu cara Nabi. Banyak saya belajar perkataan baru ini, Ustaz. Masya Allah, kena terjemahan tu, kena sediakan kamus Kelantan di sebelah ni, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan Masya Allah, dan kita raikan lagi, Ustaz, soalan daripada sahabat kita, dan mungkin kita nak respons sedikit, Ustaz, yang tadi yang menyebutkan tentang akhlak dalam berbeza pandangan, Ustaz. Itu pun memohon penjelasan juga, Ustaz. Kadang-kadang kita pandangannya banyak, macam-macam. Jadi dan kadang-kadang kita memaksa orang untuk terima pandangan kita. Jadi akhlak dalam berbeza pandangan, Ustaz. Saya suka untuk menyantuni soalan ini dengan memetik apa yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ra'yi as-sawab yahtamil al-khata' wa ra'yu ghairi al-khata' yahtamil as-sawab. Tingginya ilmu Imam Syafi'i jangan dipertikaikan. Subhanallah, hebat. Tapi dia kata pandanganku yang aku yakin betul, kemungkinan nanti mungkin ada silapnya, cuma aku tak nampak sekarang ini. Pandangan orang lain yang aku rasa salah ni, tak tepat, kurang, tak betul, diserigat dan sebagainya. Kemungkinan pandangan itulah yang paling berhikmah, yang paling baik lebih daripada aku. Lantas, ringkasnya adalah pertama, kita perlu berlapang dada. Kedua, dalam berbeza pendapat, kita kena ada sedikit simpanan. Istilahnya reserve. Reserve artinya kita satu pandangan tu jangan terima 100%. Oh, pandangan ni memang hebat. Kita berhentikan meeting sekarang. Inilah pandangan yang terbaik. Tak payah dah. Yang datang tadi, terima kasih, baliklah. Ada reserve sedikit untuk dibuka ruang kepada orang lain. Sebab ada orang extrovert, ada orang yang introvert. Introvert ni dia lambat sikit bagi pandangan. So, semua kena diraikan. Dan yang ketiga, paling penting, jangan rasa diri kita saja yang betul.
Orang lain juga betul, sama betul ataupun lebih betul lagi daripada kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan manfaatkan. Dan insya-Allah Ustaz, banyak lagi sebenarnya yang akan kita kongsikan. Insya-Allah kita akan tamat siaran di TV3, kita akan sambung 30 minit lanjutan di TV9. Teruskan menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi membicarakan topik perbaiki akhlak pada hari ini. Kita bersama dengan masih lagi bintang ilmuwan kita yang berbahagia Ustaz Muhammad Ervino Johari. Dan kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, terus berselawat ke atas Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam kalangan orang-orang yang mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kepada para penonton, mari kita terus sama-sama hantarkan soalan dan juga kemusykilan. Terus hubungi 1-800-88-1677 atau paling mudah terus saja tinggalkan komen anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang baik Ustaz, kita nak teruskan lagi perkongsian kita pada pagi ini dengan topik kita perbaiki akhlak. Kita nak raikan soalan di Facebook Nora Nani yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah makanan yang syubhah khususnya yang tidak jelas kehalalannya mempunyai pengaruh yang negatif terhadap akhlak seseorang itu? Harap dapat pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Dan ada juga pendapat yang mengatakan kalau kita makan makanan orang yang tidak menjaga solat, dia memberi juga kesan kepada akhlak kita. Sedikit komen daripada Ustaz. Ya, benar. Kerana menjadikan sesuatu makanan itu statusnya halal, dia bukan sahaja kepada siapa yang menjual. Betul. Di mana apa nama menunya, sebiasa mana pun nama menu berkenaan dengan kita, dia tidak menentukan kehalalan ataupun kesempurnaan halalnya itu. Betul. Dia bermula daripada rantaian, daripada penjagaan haiwan-haiwan ternakan itu sampailah kepada sembelih dan sampailah kepada logistiknya, warehousingnya dan sebagainya. Semua ini adalah merupakan industri halal. Saya teringat ketika mana saya berada dan bertugas di New Zealand dahulu, ladang ataupun farm, tempat untuk slaughtering house. Lembu-lembu yang nak disembelih, lembu New Zealand ni yang fern leaf tu, Masya Allah besarnya. Luar biasa Ustaz. Sangat besar. Saya sekalilah pengalaman. Sekali saja pengalaman sepanjang 3 tahun di sana menyembelih lembu yang besar begitu. Cahaya urat tak jumpa Ustaz. Allahu Akbar. Kena ada ramai menolong. Allah Akbar. Apa yang berlaku, sebelum sampai nak pergi ke tempat sembelihan tu, dia beratur kan, dan sebelum beratur itu, dia letakkan shower air suam. Allah Akbar. Bagi kita kalau mandi air panas macam mana dah. Kan kita rasa, bagi lembu tu rasa tenang dan sebagainya, kemudian sampai baru sembelih. Subhanallah, ini menjadikan kualiti daging, makanan dan sebagainya itu memberi kesan kepada halal. Lantas samalah juga. Bukanlah bermakna penjual itu tidak solat, ataupun penjual itu mencuaikan, meringan-ringankan solat. Penjual itu tangannya tak bersih dan sebagainya boleh menjadikan status makanan itu kepada tidak halal. Tetapi benar seperti yang ditanya, dia jadi kebaik syubhah. Dia jadi seakan macam was-was. Dan bila ada was-was ni yang kita bawa masuk, dia akan menjadikan tempat berlakunya kekacauan was-was, iaitu hati itu akan terbit perkara-perkara yang mazmumah. Kerana itulah yang ditanya tadi, kita tidak boleh nak menyindir ataupun kita tidak boleh nak berhasad dengki, kerana semua datang daripada sini. Saya ingin petik sepotong hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an. Orang yang beriman, sifat pertamanya dia bukan orang yang suka mencela orang lain. Yang keduanya, walal la'an. Orang mukmin juga sifat keduanya, dia bukan orang yang suka melaknat ataupun mengkeji, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan. Perbuatannya menguruskan barangan-barangan makanan halal adalah satu daripadanya. Walal fahish. Orang-orang yang beriman juga adalah orang yang bukan jenis yang suka istilahnya
melakukan benda-benda, terlibat dengan benda-benda yang tidak elok, tak ada kebersihan dan sebagainya. Dan kemudian walal badhi, kata Nabi, hadis riwayat At-Tirmizi, orang-orang yang beriman sifat yang keempat, mulutnya itu tidak kotor. Artinya perkataannya itu benar yang disampaikan. Kerana itu Ramadan kita akan lihat pelbagai. Biarlah pada fikir saya kita makan makanan yang bukan viral, makanan yang tidak popular, makanan yang kita nak ambil gambar, nak post pun rasa tak bolehlah, jiran sebelah punya makan lagi makom tinggi dan sebagainya. Asal sahaja ia dimakan, makanan itu mungkin kita tak dapat nak kawal tu da'i, siapa yang menjualnya, daripada mana dan sebagainya. Sekurang-kurangnya antara cara untuk memastikan makanan kita itu tak jadi syubhah, kita mulakan dengan adab, dengan doa, dengan tahmid selepas makan dan sebagainya, dan adab-adab makan seperti mana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita renung dan juga muhasabah, dan kalau boleh carilah tempat yang terbaik untuk kita jadikan tempat untuk kita masukkan makanan kita, dan kerana sumber itu cukup penting, sama-sama kita jaga supaya kita dapat hindarkan. Kalau boleh saya tambah Da'i, penjual-penjual juga makanan ini mereka juga ada tanggungjawab untuk memperbaiki akhlak mereka juga. Betul Ustaz. Kebersihan tu perlu diutamakan Ustaz, bukan sekadar lahiriah, bahkan juga Ustaz. Benar. Dan berikutnya Ustaz, Ram Desaru di Facebook. Kita nak raikan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, masihkah ada harapan keburukan akhlak seseorang boleh diasuh dan diubah serta diperbaiki? Adakah kesempurnaan akhlak seseorang itu bergantung kepada kesempurnaan iman? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Saya tambah, esok masih ada Ustaz. Lebih kurang itulah harapan Ustaz. InsyaAllah. Baik. Saya ambil yang kedua tu dahulu, iaitu kesempurnaan iman itu bergantung kepada kesempurnaan akhlak sebenarnya. Berdasarkan hadis yang kita kongsikan tadi, dan juga Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis muttafaqun alaih, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Orang yang terbaik di kalangan kamu, imannya baik, peribadinya baik, bila akhlaknya itu jadi baik. Yang pertama itu, subhanallah, keburukan-keburukan seteruk mana pun kita minggu lepas, tahun lepas, harapan tetap ada. Jangan sesekali kita rasa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, lihat pada ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertaubat dan beriman, tambah iman, dan kemudian beramal soleh, segala kejahatan yang dulu Allah tukarkan berapa banyak jumlahnya, seakan-akan jumlah yang samalah juga dibuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua hamba-hambaku yang rasa putus asa, dah teruk dah ni, aku dah baik Ramadan pun aku tak ada semangat sebab akhlak aku memang buruk pun. Dan aku rasalah lepas Ramadan nanti, Syawal nanti pun aku macam tu juga, balik semula yang asal. Ini menjadikan orang-orang merasakan bahawa dia tak ada rasa satu keseronokan, motivasi untuk sambut Ramadan. Jangan ada berfikiran sedemikian, kerana pertamanya Ramadan adalah pintu madrasah, sekolah besar yang terima segala jenis manusia. Ramadan bukan mendiskriminasikan kita. 11 bulan yang lalu teruk perangai kita tetap layak untuk sambut Ramadan dan mengisinya. Ramadan bukan hanya untuk orang yang Rajab, Sya'ban, dah banyak puasa, dah banyak bersedekah lebih pada orang lain semata-mata tidak. Dia terbuka untuk semua. Kita sebenarnya yang sama ada dekat hati ataupun jauh hati dengan Ramadan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz sering sebut perkataan Ramadan, kita rasa tak sabar sangat. Kurang beberapa hari saja lagi Ustaz. Kita dah duduk di penghujung Sya'ban. Mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. InsyaAllah banyak lagi yang akan kita kongsikan. Kita nak berehat seketika. Kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya-Allah, mudah-mudahan kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik perbaiki akhlak. Kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Irfan Johari, dan kita nak teruskan lagi soalan dan juga perkongsian berkenaan dengan perbaiki akhlak. Dan Ustaz, ada yang bertanya juga Ustaz tentang, yalah kita dengan orang luar kan, kita muamalatnya luar biasa, masya-Allah. Kalau kawan ajak tu cepat aja perginya. Tapi kalau isteri ajak teman, dengan keluarga kita buat lebih kurang. Ni akhlak dengan keluarga ni Ustaz. Sedikit daripada Ustaz. Nanti isteri ajak beli belah pun kita dalam kereta je dah ni. Rasa lama. Habis status dalam kereta je. Allahu akbar. Lepas tu ke WhatsApp dia. Lambat lagi. Allah akbar. Pada 5 minit pergi dah. Allah akbar. Benar, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ruang masa yang ada, saya kongsikan sepotong hadis sahih. Seorang lelaki datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu. Dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anna li qarabatun." Aku ada kerabat, aku ada saudara mara yang ramai. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku dengan saudara mara aku ni, aku cuba sambungkan silaturahim, tapi mereka potong dan sekat silaturahim dengan aku. Aku cuba rapat, tapi mereka tak nak bersilaturahim, tak nak berbaik, tanya khabar, 4-5 ayat apa khabar, dari nana jawab K. Belutik. Bukan okey, K saja. Belutik pun satu hal lah. Kalau dia tak belutik. Allahu akbar. Pertama, keluarga nak bersambung silaturahim ni, tapi keluarga yang lain, ahli keluarga, saudara mara tak nak dengar, tak nak rapat dan sebagainya. Kedua, dia kata, wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Biarlah tak nak silaturahim, aku cuba buat baik, bawa makan, bawa ke sana sini dan sebagainya, tunjukkan hadiah itu ini, cuba buat baik dengan mereka. Wa yusiuna ilayya. Mereka jawab dan mereka balas kebaikan aku dengan keburukan. Kita dah buat baik dah dan segala-galanya, tapi jawapan ataupun respon mereka tetap buruk. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku merendah diri, mengalahlah dengan mereka ni, berlembut, tapi ahli keluarga, saudara mara aku ini buat aja, buat jahil, buat tak nampak, buat tak tahu sahaja. Panjang hadis ini, lalu ditanya pada Nabi, apa kata Nabi? Nabi kata, kalau kamu berterusan buat begini, tusifuhumul mal. Artinya yang mereka buat itu akan jadi sia-sia. Penat mereka itu akan sampai pada mereka sahaja. Tak akan sampai kepada kamu. Kalau kamu berterusan, pahalanya kamu akan dapat. Dan berbuat baik kepada rakan-rakan bagus, alhamdulillah. Tapi janganlah sampai macam dai kata mengenepikan ahli keluarga. Kalau kita sudi dan sanggup untuk berada dengan komuniti, masyarakat, rakan-rakan, sahabat, kita juga perlu untuk sentiasa berada dan dilihat aktif dalam ahli keluarga kita. Itu sangat-sangat penting, kerana bukan sedikit, saya ulang, bukan sedikit ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang peri pentingnya qarabah ataupun kaum kerabat. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, soalan di Facebook, sahabat kita bertanya, Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah sudah berazam untuk menjadi baik itu dikira memperbaiki akhlak? Bagaimanakah cara untuk mengambil peluang Ramadan sebagai laluan untuk memperbaiki akhlak buat diri kita? Sekian, terima kasih Ustaz. Itu soalannya. Terima kasih kepada yang bertanya. Apabila kita berazam dan berniat, seperti mana dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, para malaikat dah tuliskan itu sebagai satu kebaikan. Walaupun kita belum buat lagi, ataupun kita suruh orang buat baik, kita pun belum buat lagi ni. Akan buat kemudian, kita suruh orang buat, kita akan dapat pahala seperti mana pelaku yang buat. Tahniah itu langkah yang pertama untuk memudahkan. Yang keduanya, bagaimana untuk dijadikan ini dan diperbaiki akhlak ini dalam bulan Ramadan. Saya ambil dapatan dan respon santunan jawapan berdasarkan pada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Beliau ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Nabi ini? Sahabat nak baiki diri, dia nak jadikan Nabi sebagai role model. Bagaimanakah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah? Qalat, kana ahsanan nasu khuluqan. Nabi, akhlak dia adalah yang paling baik, yang teratas, yang terbaik. Lam yakun fahishan. Nabi tidak pernah buat benda-benda yang keji ataupun benda-benda yang fahsya. Wala mutafahishan. Nabi juga tidak bercakap dengan perkataan-perkataan yang kotor. Wala sakhaban. Nabi bila berada dalam ramai-ramai, dia tidak bising tanpa sebab. Dia berteriak-teriak,
kuat suara, tinggi suara dalam keadaan yang tidak memerlukan suasana yang sedemikian. Wala yujzi bisayyi'ah mithluha. Subhanallah. Ramadan adalah yang terbaik untuk kita buat yang ini. Orang buat buruk pada kita, jangan balaslah. Jangan balas. Kerana dalam Ramadan Allah dah sebut dalam hadis kursi bahawa Allah lah yang sebaik-baik pemberi balasan. Orang buat tidak baik pada kita, buat buruk. Kalau kita tidak mampu balas dengan kebaikan, jangan balas dengan kejahatan. Betul. Sekurang-kurangnya begitulah. Kita rasa alah buat buruk, tak adalah aku nak bayar. Tak adalah aku nak tolong kau dah. Tak nak buat tak apa, tapi jangan keburukan kita sampai kepada dia. Dan memang benar Ramadan adalah suasana di mana orang terdorong untuk takwa. Betul. Orang terdorong dengan suasana-suasana yang kebaikan. Lantas gunakan peluang ini di mana keburukan-keburukan, pintu-pintu kejahatan itu ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu dan sebagainya. Ia adalah ruang yang terbaik. Suasana itu dah diberikan dah. Kita ataupun hati kita lah sahaja sama ada kita nak ataupun tidak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati dan juga kita amalkan apa yang telah pun disampaikan oleh yang bahagia Ustaz dan menjawab kepada persoalan sahabat kita mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, soalan daripada Nurul Huda Tajuddin juga di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah ibu bapa perlu memperbaiki diri dan memperbanyakkan ibadat agar menjadi contoh kepada anak-anak sebelum Ramadan ini? Adakah perkara ini perlu diteruskan pada bulan-bulan yang lain? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ini kepimpinan melalui tauladan ya Ustaz. Ibu bapa. Sudah tentu jawapannya benar, subhanallah. Tapi benar tak benar yang orang nak tahu caranya bagaimana. Betul. Untuk kita sebagai ibu bapa, kita juga tidak sempurna. Betul. Kita ada PL-PL yang kalau boleh kita nak kikis, nak buang dalam Ramadan sebab kita menjadi mata dan telinga kepada anak-anak kita dan mungkin sampai ke peringkat hati kerana kajian menyatakan bahawa anak-anak yang umurnya 5 tahun setengah paling rendah tu ke atas, dia akan ingat apa yang mak ayah dia buat pada dia. Betul. Sampai sepanjang usia dia. Bawah pada tu mungkin dia lupa, tapi 5 tahun setengah tu ada kemungkinan besar dia akan ingat. Lantas kita nak impression dan ingatan anak-anak kita pada kita sebagai ibu bapa itu baik. Apa antara yang boleh dibuat oleh kita sebagai ibu bapa? Kita sendiri ini untuk memperbaiki akhlak agar dia boleh memberikan kesan positif pada anak. Saya mencadangkan agar kita ibu bapa sentiasa memotivasikan diri sendiri dan pasangan masing-masing. Jangan pasangan orang lain pula. Pasangan masing-masing untuk kita sentiasa rasa takut terhadap akibat akhlak yang buruk. Kita buat benda yang tak baik, takut dia jadi satu presiden, jadi satu benchmark untuk anak buat yang sama. Kita buat benda-benda yang makruh pun, hatta bukan perkara haram pun, yang makruh pun kita tak nak nanti anak kita buat benda yang sama. Apa antaranya? Pertamanya adalah kenapa kita takut sangat. Kita ni bukanlah baik sangat, tapi kita tak buat benda-benda yang buruk ini sebab kita tahu akibatnya. Apa akibatnya? Pada kita dan anak-anak, pertama, sukutul jah. Dia akan hilang rasa kehormatan. Anak dah jadi kurang hormat kepada kita. Wasuqutul manzilah. Kita akan jatuh, turun kedudukan kita itu. Apatah lagi sebagai ibu bapa. Wasuqutul karamah. Kita akan turun dan rendah kemuliaan kita. Anak-anak pun dah boleh bercakap kasar dengan kita, tinggi suara lebih daripada kita walaupun kita pesan banyak kali kerana we are doing the same. Kita buat benda-benda yang lebih kurang sama. Daripada sudut akhlak, ini adalah benda-benda yang sangat penting. Kedua, saya cadangkan dalam ruang masa dan keterbatasan yang ada, ibu dan ayah memperbaiki akhlak adalah proses yang berterusan, tapi cara memperbaiki akhlak anak-anak dan diri sendiri ini bukan hanya semata-mata dengan nasihat. Bukan kerana aku ni ayah ni kena sediakan tazkirah malam ni selepas tarawih dan sebagainya. Bagus, tapi bukanlah semata-mata dengan hanya kita bagi dan bagi. Kita kena juga untuk terima. Terima apa? Terima kekurangan dan kelemahan anak tadi. Anak juga ada PL-nya. Kadang-kadang dia mewarisi daripada kita. Allah Akbar. Yang itu macam kena undisclose lah kan. Tak payah cerita lah. Tapi yang pentingnya ialah bila anak-anak buat silap, kita memperbaiki akhlak kita sebagai ibu bapa dengan cara menghukum. Kerana itu, dalam tarbiyatul aulad fi Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, menghukum dengan cara rotan ataupun dengan menggunakan ad-darb, sentuhan tangan dan sebagainya ini, dia berada di baris yang akhir sekali.
Selepas daripada tarbiyah dengan qudwah, contoh tauladan, tarbiyah dengan mau'izah, peringatan, tarbiyah dengan mulahadhah, dengan kesimpulan-kesimpulan yang diberikan, sampai sudah akhir sekali dah buat 5-5 tu, anak masih lagi tidak berubah, dan barulah ibu bapa boleh buat hukuman. Tetapi hukuman itu juga bukan hukuman yang walaupun darb, sentuhan, ataupun orang terjemahkan sebagai pukulan. Ramadan ini khususnya mudah-mudahan jadi presiden pada bulan-bulan yang lain. Jangan kita pukul anak dengan pukulan yang kuat. Kerana Islam juga mengajar pukulan itu tak semestinya pukul yang kuat. Betul. Kadang-kadang mak ayah ni kalau dia dah ajar anak-anak dia daripada kecil, bila dia pegang bahu dan dia ramas sedikit macam ni, anak-anak tahu dia buat silap. Tapi kena mula daripada awal. Betul. Dan tidak ada terlewat untuk kita mulakan. Kita ajar dan kita latih komunikasi dalam keluarga. Ada sentuhan-sentuhan cara. Contoh kita pegang begini nak kita nak pergi lintas jalan dan sebagainya kan. Anak tahu bahawa ini tak boleh. Kita buat tangan begini. Ya, ataupun kat rumah orang kita buat gitu. Bercakap dengan menggetapkan bibir, nak tegur anak, dengan bibir pun tak bergerak. Ada cara-caranya yang kita ajar yang membolehkan kita tak payah pukul lah. Tak payah gunakan kod rahsia tu Ustaz tu. Kod rahsia. Password. Password Ustaz ni, masya-Allah tabarakallah. Jadi kalau anak tengok ayah dia macam besar sikit mata dia tu, ni dah tahu dah ni ayah marah ni. Masya-Allah tabarakallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati apa yang telah pernah disampaikan, dan mungkin kita raikan lagi Ustaz, mungkin satu soalan daripada sahabat kita di Facebook, Muhammad Izzuddini. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, adakah dengan melaksanakan proses pelaksanaan ibadah dalam rukun Islam boleh memberi keyakinan kepada seseorang itu untuk memelihara akhlaknya menjelang hari-hari tibanya Ramadan dan untuk hari-hari yang mendatang? Mohon curahan ilmu Ustaz. Terima kasih. Dari Pasir Mas bertanya Ustaz. Soalannya. Baik. Secara ringkas, jawapan saya terhadap soalan yang baik ditanyakan ini benar. Ibadah adalah proses. Ibadah adalah satu persembahan, satu showmanship. Bila kita nak mempersembahkan sesuatu, from top to toe, daripada kepala sampai ke hujung kaki, kita akan pastikan ianya berada dalam suasana, pakaiannya, penampilannya, semuanya itu berada dalam keadaan yang tenang dan cantik kepada ibadah. Dan dalam Ramadan ini, ibadah kita itu diteruskan dalam banyak situasi. Cara meraihkan siang dengan kita menjaga pandangan, pendengaran dan sebagainya. Tapi malam, kena ingat, malam di mana orang tak nampak, sebenarnya peluang untuk meningkatkan lagi akhlak dan memperbaiki perilaku, peluangnya itu sangat-sangat banyak. Kerana itu dalam rukun Islam, bermula daripada syahadah sampailah kepada yang kelima, perlakuan itu bila kita buat, saya ambil contoh solat lah, dan percaya kepada kitab, iaitu kita membaca Al-Quran. Dua ini dalam Ramadan sememangnya memberikan dapatan yang cukup besar. Kita mungkin tak faham apa yang kita baca. Satu, kita mungkin tak dapat khatam Quran sepanjang Ramadan. Tak ada masalah. Kerana khatam Al-Quran bukanlah merupakan matlamat utama dalam Ramadan. Matlamatnya adalah kita memperbanyakkan komunikasi dengan Quran dan kita meningkatkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran Karim itu sendiri. Dan juga perlakuan-perlakuan solat diharapkan ianya berstruktur, berencana dan juga bermatlamat. Jangan terlalu push diri kita sampai ke peringkat nanti hanya tahan selama seminggu, kerana Ramadan ini sifatnya 1 bulan penuh. Allahu Akbar. Masya Allah tabarakallah. Kurang lebih Ustaz 2 jam kita bersama melayari bahtera dalam samudera ilmu ni Ustaz. Bukan bahtera perkahwinan Ustaz, dalam samudera ilmu 2 jam ni banyak perkara yang kita dapat, dan insya-Allah Ustaz kita sedar tak sedar telah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih atas kesetiaan para penonton sehingga ke hujung rancangan menonton, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ni Ustaz. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Ya Allah, seperti mana kamu menjadikan baik dan cantiknya kejadian kami, maka perbaikilah akhlak kami ya Allah. Allahumma hdina, wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah buat kami li ahsanil a'mal, kepada amalan yang terbaik di sisimu ya Allah. Wa ahsanil akhlaq, dan akhlak yang terbaik pada penglihatanmu ya Allah. La yahdi li ahsaniha illa anta, sesungguhnya usaha kami ini hanya engkaulah yang menerima, hanya engkau
Engkaulah pemberi hidayah, hanya Engkaulah petunjuk pada jalan kami. Wa qina sayyi'il a'mal, ya Allah, jauhkanlah kami daripada amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang buruk dan sayyi'il akhlak, akhlak-akhlak yang keji. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ballighna ramadan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang bahagia Ustaz Muhammad Alfino Johari atas kesediaan bersama dengan kita pada pagi ini untuk berbicara topik perbaiki akhlak. Esok sebagaimana biasa pada jam dan juga waktu yang sama kita akan bersama moderator Dai Hakim dan panelnya Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir dengan topik tingkatkan kualiti ibadah. Dan Ustaz, terima kasih atas tontonan anda semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.